Apa ya? First time lo kena interview dengan galeri kereta Syak. Okey. Kalau aku koyak lah. Ada orang pakai nombor plate Samsung pas. Dah order aku nak baru dia on the way. Aku dah ada orang pakai nombor plate Samsung pas. Cepat lagi. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. So, kita dah review beberapa kereta dan kita dekat tingkat 5 dekat event Fast Car Underground. Dia punya pre-event untuk next event orang bulan Mei nanti. Okey, so banyak kereta kat sini sebenarnya. Macam-macam jenis kereta. Yang ini pun kita dah review. Yang ini pun pernah ada video kereta ni. Kereta kadok Kereta kadok Dulu kita nampak kereta ni dekat Semenanjung Betul ke? Kereta ni pun kita dah review. Tapi apa dia buat kat sini ni? Bang, teruknya bang, makan kat spoiler bang. Bang, makan bang. Hai, bang, saya bagi mic satu boleh bang? Oh, ini function dia. Inilah function wing ni bang. Nampak dia punya design lain macam. Boleh jadi tempat makan. Ni pun boleh panas-panas ni kalau nak panas yang lauk kan. Engine kat belakang. So ada grill kat sini. Okey. Letaklah makanan atas tu 5 minit nanti dia jadi panas dah warm ah. Itu function tu. Itu function dia. Kan. Dulu kereta ni sebenarnya dekat Semenanjung ke? Kat Semenanjung. Oh, lepas tu bawa ke Sarawak, kita jelajah Borneo ni. Jelajah Borneo. Pergilah Kuching sampai Miri-Miri, Kuching, pusing-pusing. Okay. So banyak tempat dah pergi tapi macam Belaga belum sampai, Kapit belum sampai, belah pesisir pantai pun belum, macam Kabung semua. Tapi kalau macam setakat Pen Borneo tu, dia dah 2-3 kali ulang alik lah. So memang akan ada plan lah nak sambung semua lah. Ada, kalau boleh kita nak sampai Sabah juga. Okey. Nak bawa, nak merasa jugalah. Alright. Tunggu Pen Borneo Sabah siap lah. Mungkin ada juga yang belum kenal abang. Mungkin abang boleh introduce nama abang. Pakcik dah tua. Pakcik dah pencen dah. Dah pencen? Dah pencen. Dah nampak tu? Pakcik dah jadi penganggur. Pakcik profesional. Dah tak buat konten untuk kereta lagi ke? Kurang. So yang nak kenal, jangan lupa like, komen dan juga share galeri kereta. Okey bang, kita nak tanya sikit kenapa Lotus bang? Itulah soalan itu selalu ditanya. Okey, kalau saya ingat balik waktu mula-mula saya tengok Lotus, saya tak suka pun Lotus ni. Sikit pun saya tak suka. Saya ingat lagi waktu tu saya memilih untuk membeli BMW 33OE. Lepas tu, kalau siapa-siapa kenal, kita ada geng Evo dekat Semenanjung. Kita ada buat ride ke Thailand. Of course, dekat highway memang BMW memecut macam orang gila, laju, Lotus dia tinggal. Tapi the moment masuk Thailand tu, jalan dia dah jadi bukan lurus. Waktu tu baru kita tahu sebenarnya the best car untuk drive sebenarnya adalah bila layan corner, dan layan corner the best is Lotus. Sebab apa? Dia tak payah brake. Bukan sekadar dengan melihat. Obviously, selepas balik daripada trip tu, saya swap kereta dengan kawan saya. Lepas 3 hari, rasa dah kena racun. Sampai sekarang lepas 7 tahun dah beli kereta ni, let's say lah seminggu tak bawa. Lepas tu aku bawa balik. Umpama macam baru beli kereta. Sebab Lotus handling tu, sebab driving sensation tu, sebab dia bagi kau experience memandu yang macam kau seorang pelumba walaupun sebenarnya kau bawa 60-70 km sejam. Sebab dia punya intensity. Kau nak kena tukar gear, kau nak kena pegang steering. Yang kalau laju, makin kau akan kena pegang sebab dia tak ada power steering. Okay. But that's the best about Lotus handling. They make you feel like you are pelumba lah, racer lah. Pure driving lah. Pure driving sensation lah. Dengan manual dia, dengan panas dia, aircon dia tak kuat kan. Dengan panas dia, dengan bunyi rattling dia, tak. Tapi the moment kau ambil corner, the moment kau tekan, kau tahu kereta ni nak bagi, tinggal kau berani tak berani. Sampai sekarang saya tak explode, habis pakai. Paling-paling kita belajar pun, kita buat launch. Kadang-kadang dia drift sikit. Tapi saya belum lagi sebenarnya fully utilize dia punya sebenarnya capability. 250 horsepower dia pada 1000 kg ni. Dia 1000 kilo je guys. Less than 1000 kilo. So sebenarnya kereta ni dia boleh bagi lagi. Cuma kita tak competent lagi. Yalah, kering tak kering. Tak cukup kering lagi. Sebab itu hari langgar anjing tu. So kau tengok. Itu hari langgar anjing. Langgar anjing ni kan. So patah dia punya plate kat sini. Dia ada dia punya plate cover. Patah. Nasib baik. Tapi itu lah. Oh ni So ni dah tu sikit lah. Terpaksa cari plate. Tapi ni macam besar sangat. So nanti tukar. Nak cari benda plate tu saja pun kena import dekat UK. Aduh. Tapi tak apalah. Okey. Kan dah beli kereta ni pandai-pandai lah hidup kan. Kau benda tu mahal tapi at least wiper satu je. So jimat lah. Okey. Kalau dari segi modifikasi untuk Lotus ni, antara modifikasi yang besar saya buat adalah tukar dia punya dashboard.
Bukan dashboard lah, ECU dia. ECU pula. Apa nama tu? Meter dia. Meter dia ni pakai digital. Alright. Sekejap saya buka sekejap. Dia aftermarket ke macam mana? Aftermarket. So memang ada jual. Memang untuk Lotus. Memang tak apa-apa kereta pun boleh. Ha? Apa-apa kereta pun boleh. Oh, universal lah. Universal. So daripada ECU master, alright, and then kita pasang, dulu tak ada radio, kita pasang radio. Okay. And then kita letak tempat letak air, dulu tak ada. So kalau macam ada error code dia keluar ke macam mana? Ada boleh cocok lah nanti kita ni. Okey. Boleh. Lepas tu antara lain modifikasi saya buat ini, kita ambil inspirasi daripada Porsche. Sebab kereta Lotus asalnya tak ada kipas atas ni. Ya, aku buka. Okey, asalnya kereta Lotus tak ada kipas atas ni. So, aku pasang kipas supaya engine bay ni lebih sejuk. Okey. Kita kena tahu yang kereta ni dia punya aircon compressor kat belakang. Tapi engine belakang, tapi aircon kat depan, so tarik dia jauh betul. Betul. So sejuk dia tu kurang. So tapi kereta ni panas. Engine kat belakang kita. Jarak antara engine dengan seat belakang tu, jarak dia hanyalah segelas kaca lah senang cerita. So nak bagi sejuk, terpaksa sejukkan kawasan ni, pagi angin panas tu keluar, aku pasang kipas. Lepas tu aku tukar ECU dia juga. So sekarang kita pakai ECU master lah. ECU master. Ini ECU dia. Ini ECU master ni memang universal. Universal. ECU pun aku tukar, cluster tu pun aku tukar, meter cluster pun aku tukar. Tapi function semua memang macam biasa lah, tak ada apa-apa error apa ke, tak ada lah. Error setakat ni kereta aku 255 sepanjang masa. 255 km sejam. So aku nak kena balik Semenanjung untuk reset benda tu. Itu je yang ada masalah sekarang. Walaupun tak jalan. Aku bawa tak jalan pun 255, aku berjalan pun 255. So itu je masalah sekarang yang betul-betul baru muncul. Lain semua okey. So basically itu kita tukar lah macam ni jadi carbon fiber apa semua. Maknanya kereta Abang Kadok ni laju lah sebenarnya. Kau tak bawa pun dia 255. Okey. Alright. So, lain okey lah. Okay. Dah tua-tua pakailah pad. Dipis sangat seat dia. Pakai pad. Tapi geng, kalau korang tengok antara kaki ni dengan tu dah satu level Dia kena ya. Dia terlalu ke dalam ke bawah kan. Tak sampai sejengkal pun kereta ni. Dia antara panjang ni ke sini dan kau duduk dekat situ, dekat lantai. Tapi kaki kau duduk macam racing lah. Itu yang mahal tu. Itu yang mahal tu. You get the sensation. Sebab korang kena bayangkan berat apa nama ni? Chassis dia ni 68 kilo je. Berat chassis 68 kilo. Yang buat berat engine body, pintu. Tapi kalau ikutkan chassis dia saja sebenarnya 68 kilogram. Aluminium bonded. That's Lotus. Tapi dia ada sakit dia bang. Sakit dia kalau bateri kong. Kenapa? Bateri kat mana? Bateri kat belakang. Bila bateri kong, kau tak boleh buka pintu. So macam mana kau nak buka boot? So nak tak nak kau kena buka yang ni. Okay. Isu dia bila buka benda ni, skru dia dekat situ. Bila buka, skru asyik jatuh. Jatuh bawah. Pisang bang. Tu je sakit dia. So janganlah kau turn on lampu tanpa padam ke. Itulah antara benda-benda. Pastikan kau tutup. Supaya kereta kau bateri tak kong. Bateri kong kan sakit. Sebab nak buka benda ni yang sakit. Takkan nak koyak ni pula Takkan nak koyak pula. Agak-agaklah kubur. Itulah dia. Jauh lah kereta ni berjalan dah. Sampai ke Borneo lah. Dah berapa km? Dah berapa kilometer lah berjalan? Lebih daripada 60 lah. Lebih 60. Mahal tak nak maintain dia? Tak, kereta ni kalau ikutkan minyak 95 bang. Engine 1.8. Kalau setakat kau bawa dalam 2,500 RPM kau berjalan full tank 45 liter, 45 ringgit kot. 45 liter. Dalam 60-70 ringgit kan. Kau dah boleh jalan sebenarnya dalam 500 km, 4,5. Dia yang akan jadi kuat minyak bila kau force induction tu,
Supercharge kan. Kau nak RPM tu tinggi, Asyik menekan je kan. asal main tekan je baru dia kuat minyak. Tapi kalau setakat maintain di bawah 3000 RPM sebenarnya kereta ni jimat minyak untuk sport car. Okey. Road tag pun baru berapa? Kalau 1.8 kan dalam 90 lebih macam tu lah. Road tag murah. Tayar pun 16 inci, 17 inci. Barang untuk modifikasi. Barang untuk modifikasi macam ECU tu 5,000, yang tu 5,000. Tak ada apa nak modifikasi lah. Kita cuma takut tiba-tiba yang ni pecah. Dia kena tukar sebiji. Ada orang langgar, tukar sebiji. Orang langgar tak apa, yang kita langgar orang. Orang langgar kita claim insurans dia. Kan? Takut yang ni, itu hari daun pisang. Daun pisang hancur. So kena order daripada UK lah. 400. Kalau ringgit tak apa lagi. Pound. Aduh, nangis. Tapi harga sebuah passion. Okey. Harga sebuah, sebab saya banyak kereta. Eventually kalau orang tu kata dia kaki kereta lah, sebenarnya sehingga dia bawa Lotus sebagai daily car, baru dia tahu macam itulah dia. Dia ada pelbagai kategori kereta, kaki modified, kaki expo, kaki ni kan. Tapi kaki bawa tu. Betul. Kan, kaki bawa tu. Kan. Dia pure of driving. Betul. Dia pure of driving. Tapi tak semua orang juga ke arah tu. Tapi tak, ada orang dia safety, dia tak nak bawa laju apa semua, tapi dia minat juga kereta. Macam geng-geng display macam ni. Ini gila kot dia buat macam ni. Ini macam hebat orang kan. dia banyak duit bang. Aku tanya abang ni, kereta dia kata, oh yang ni saya tak bawa barang bang. Memang tu cakap, oi banyak duit korang kan. Kereta tak bawa berjalan. Kan? Kereta ni bawa berjalan. Sekarang berapa harga Lotus? Aku tengok sebab untuk model 2016 dekat Malaysia ada 4 unit. 2 merah, 2 kuning. Aku nampak satu kuning dekat Facebook. 379 untuk Elise Cup 250. Elise lain aku tak tahu sebab dia ada S1, S2, S3. Yang ni S3 tapi dah lah S3 Cup 250. Maksudnya dia ada EBA. Dia punya tuning dah lain semua kan. Kalau dekat pasaran model ini saya tengok dekat Malaysia 379. Tak tahulah boleh nego ke tidak. Apa lagi yang punya plan nak buat untuk kereta ni? Kereta ni kalau aku ada plan nak buat semua ni nak tukar carbon fiber lah. Ni tukar carbon fiber. Ni tukar carbon fiber. Okey. Tapi itulah barang dia macam mana? Ada. Dekat Kajang ada buat. Oh. Dia minta aku kaduk cabut hantar saya buatkan. Oh dia buat. Kalau aku cabut, ni kan saya punya kuda tunggangan. Macam mana aku nak berjalan? Kan tukar carbon fiber. Okey. Kan. Kalau dapat tukar model baru untuk lampu kan. Aku tengok budak-budak sini lampu semua bikin lawa, ni lampu pun dah tua. Okey. Ni pun dah ada crack sikit dah ni. Okey. Mungkin lah tukar carbon fiber lah semua ada jual. Ada jual. Duit dia ada tak ada. Betul juga. Ada duit semua jalan. Carbon fiber body ni kan. Ada je. Okey. So thank you so much. Thank you, bro. Sharing. Terima kasih Galeri Kereta guys. Jangan lupa guys like, komen dan juga share. Follow juga TikTok saya Kaduk Salam. Yeah. Bang, pinjam satu hari boleh bang? Boleh? Boleh. Tak Janganlah, saya nak bawa. panas. Boleh kalau kau sanggup. Ya. Tapi tinggal esok lah. Cuba dia ada sekuen nak start. Okey, lagi ya. Okey. Apa sekuen dia? Sekuen dia, masuk kunci, pusing, baru tekan. Kereta lain start macam tu je. So dia half push button lah. Okey, ready Kita buat sekali lagi Tapi betul lah geng. Belum start dia dah 255. Mati. Kena sangat dia punya. Betul lah. 255 all the time So tak tahu apa jadi.